ya razaq wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari ayat ke-61 surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal ardh أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Baik, ini ialah dalil ayat ke-60 muka surah 3 surah Namli ayat Namli lepas pada Furqan Syu'ara lepas Syu'ara. Ini adalah dalil bagi ayat yang di atas sebenarnya. Ayat di atas ialah ini kesimpulan bagi maksud surah daripada ayat yang kita baca dulu. Kesimpulannya ialah qul alhamdulillah, katakanlah pujian itu milik Allah saja. Pujian, semua puji, sikit puji, banyak puji milik Allah. Wassalamun ala ibadihi, dan selamat sejahteralah ke atas hamba-hamba Allah Ta'ala itu allazi nastafa, yang terpilih untuk terima tauhid ni. Ramai manusia ni, tapi yang terpilih ialah orang yang ada inabah, orang yang nak kembali, orang yang kata dalam hatinya ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjuklah kami jalan yang benar. Bila ada saja perasaan tu, ini ustaz ni kata begini, ustaz ni kata begini, ustaz ni kata begini, takkan betul belaka. Maka kita nak cari kebenaran tu, maka kita kata, ya Tuhan, tunjuklah kami yang mana yang benar sekali dalam banyak-banyak. Bila minta saja yang itu, maka insya-Allah Tuhan akan buka jalan, beri inabah, dia panggil inabah kepada siapa yang nak kembali. Wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Dialah Tuhan yang menurunkan kepada kita ni rezeki daripada langit, dan tidak wama yatadzakkaru, dan tidak dapat peringatan Quran ini illa may yunib, melainkan orang yang nak kembali. Hamim ghafir, surah Hamim ghafir. Tidak akan dapat peringatan Quran ini melainkan orang yang nak cari kebenaran, kembali kepada Allah, iaitu nak cari kebenaran yang mana yang sebenarnya, tauhid, iaitu allazi nastafa, orang-orang yang sudah terpilih untuk dapat hidayah ni. Allahu khair, dia kata gitu ya, nak baca gitu ya, ataupun baca Allahu khair. Nah, dia kena bacaan sebenarnya Allahu khair. Allah, adakah Allah lebih baik? Allah, adakah? Saja maknanya adakah. Nah, Allahu khair, adakah Allah tu lebih baik? Amman yusyrikun, ataupun roh-roh yang kamu puja, roh Nabi, roh wali, roh mereka, roh Nabi Isa-nya, roh Nabi Muhammad-nya, Nabi Khidir-nya, Syekh Abdul Qadir-nya, ataupun dewa Murugan ke, Ganesh ke, ataupun Buddha ke, ataupun tokoh-tokoh orang asli ke, buat daripada kayu tu. Amman yusyrikun, ataupun roh-roh yang kamu puja, yang kamu sekutukan dengan Allah, itu lebih baik. Maka jawabnya Allah lah lebih baik.
dalil kepada Allah yang lebih baik dia lah. Ni malam ni. Ini dalil dia. Jadi Tuhan bila dia cakap tentang kita kena puji dia sebagai yang terbaik, maka dia keluar dalil. Begitu juga kita bila kita bercakap dengan mereka ni, dengan orang-orang mana-mana ni, kita bila mereka keluar satu hujah minta dalil. Minta dalil. Jangan seperti satu orang ustaz yang popular sekarang ni di Malaysia kita ni. Dia kata gini. Dia kata, Tok Guru kata gini. Tok Guru kata begini. Ulama kata begini. Kitab kata begini. Dia tak beri, dia sepatut katanya, Tok Guru kata, Nabi kata begini. Dia sepatut kata gitu. Hadis Nabinya begini. Ataupun Tok Guru kata, Tuhan kata begini dalam surat ayatnya gini, maksudnya ni. Yang ustaz tu, ulama kata, Tok Guru kata, kitab kata. Kitab pun tak sebut nama. Cuma dia kata kitab. Ni satu orang yang berdalil, dia panggil wajadna alaihi aba'ana ala ummatin. Surah Zuhruf. Wajadna alaihi aba, kami dapati tok nenek kami ala ummatin, di atas satu pegangan agama. Tok guru kami ni ada duduk atas satu pegangan agama. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami di atas jejak langkah mereka lah kami rasa terpimpin. Daripada Quran ni tak terpimpin sangat ni, Quran tak jelas sangat ni. Itu pendapat dia. Hadis tak kuat mana ni, kena ulama. Dia tolak ayat Quran, yuhibbunahum kahubbillah wa ja'alillahi andada, dan surah Baqarah. Mereka jadikan tubuh mereka sebagai sekutu-sekutu mereka. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka sayang kepada tubuh mereka tu kahubbillah, seperti sayang pada Allah. Walladzina amanu, dan orang beriman sebenarnya hubban lillah, hanya sayang pada Allah saja. Ini dipanggil syirik tubuh. Syirik tubuh, dia percaya pada Tok Guru, dia tolak ayat Quran. Dia percaya pada Tok Guru, dia tolak hadis Nabi. Bila hadis Nabi dibawa, bila ayat Quran dibaca, dia tolak. Surah Baqarah. Surah Ali Imran pula. Surah An-Nisa pula kata, fala wa rabbika, maka demi Tuhan kata, maka aku bersumpah dengan demi zat Tuhan kamu. Tuhan kata itu. Fala wa rabbika, maka aku bersumpah dengan zat Tuhan kamu. Tuhan kata, aku bersumpah dengan zat Tuhan kamu, iaitu dia bersumpah dengan diri dia. La yu'minuna, mereka tidak sekali-kali beriman. Hatta yuhaqqimuka, mereka mengambil kamu Muhammad sebagai hakim. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka berselisih di antara mereka. Satu kata, contohnya, satu kata minta berkat dengan Nabi, boleh buat untuk memakbulkan doa, untuk menyembuhkan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim, selawat pada Nabi. Dia kata boleh, contoh. Yang ahli sunnah kata minta berkat dengan Nabi itu syirik kufur pada Allah. Dia kata boleh, maknanya ada bahagian surga. Ahli sunnah kata ini kufur, maknanya selisih kiri kanan. Maka bila dibaca ayat Quran pada dia, fala illa yu'minuna, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka, mereka bawa dalil Nabi Muhammad sebagai saksi, iaitu hadis Nabi. Kalau ada hadis Nabi, kalau tidak, dia memang orang tidak beriman. Surah An-Nisa. Baik. Jadi dalil Allah Ta'ala-nya ialah malam ni ialah dalil Allah Ta'ala. Kenapa dia pilih, kenapa dia lebih baik? Allah Ta'ala itu lebih baik daripada ruh-ruh yang mereka sekutukan. Saya panggil ruh-ruh ni sebab mereka ni sudah mati dah ni. Nabi Muhammad sudah mati, malaikat Jibril duduk di langit. Mikail, Israfil, apa tu duduk di langit belakang. Yang orang silap kata Assalamualaikum Jibril depan, Mikail belakang, Israfil, Israel. Macam-macam. Kadang-kadang Nabi Muhammad depan, Jibril belakang, Israfil, Israel atas kepala, macam-macam lah, macam-macam. Lepas tu Nabi Muhammad duduk dada lah, macam-macam. Itu silap. Itu dipanggil seru, itu juga dipanggil disyirik pada Allah.
ataupun roh yang orang mati dah, iaitu Nabi Muhammad sudah mati, dia beri salam pada Nabi. Syekh Abdul Qadir sudah mati, dia beri salam pada Syekh Abdul Qadir, Uwais Akroninya, macam-macam nama-nama. Panglima hitam, biru, hijau, semua dia beri salam. Datuk tu lah, datuk ni lah, dewa tu lah, dewa ni Hindu. Kita orang Islamnya, wali tu wali ni. Orang Hindunya, dewa tu dewa ni. Supaya ya, benda sama. Jadi kita panggil roh pujaan mereka. Ustaz, orang nak pergi umrah kita sampaikan salam. Sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Itu satu masalah pula tu. Sampaikan salam ke pergi Madinah, sampaikan salam pada Nabi Muhammad. Jadi bendanya tidak ada dalam sunnah. Saya pun termasuk orang yang amal benda tu dulu. Jadi kita bertobat dah. Iaitu tidak ada dalam hadis. Jadi sayanya Tirmizi belajar, Abi Daud belajar, tak ada dalam kitab ni. Bila tak ada, bermakna yang mereka beritahu itu adalah syariat sendiri. Bila kata syariat sendiri, surah Hamim surah pula. Hamim surah pula. Am lahum syuraka'u. Apakah mereka ada sekutu-sekutu, iaitu guru-guru. Syara'u lakum, yang buat syariat untuk mereka. Fid din, dalam agama. Ma lam ya'zam bihillah, yang Allah Ta'ala belum beri izin. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Kalau tidak kerana janji Allah melewat-lewatkan azab orang yang engkar ni sehingga dia mati, laku dia bainahum, Allah akan buat keputusan sekarang pada mereka bulan aku. Wa inna zalimina fi dhalalim mubin. Sebenarnya orang yang zalim syirik sini duduk dalam sesat yang nyata. Jadi bila tak boleh bawa dalil, Tuhan tanya, mana sekutu, mana tu guru kamu yang buat syariat ni, mana dia? Ya ustaz tu yang suruh tu, dia duk kata gitu tu, buat syariat tu. Guru tu kata, ulama tu kata, ulama tu tak sebut nama, ustaz tu tak sebut nama, tok ayah tu tak sebut nama, kitab tu tak sebut nama. Dia kata, oh dalil tu sedap ada. Saya boleh kata dalil ni, dalil ni. Ada orang kata gini, ada orang kata, siapa yang kata? Tak ada, tak beritahu. Nah ni jam. Kalau pergi umrah dia kata, dia pergi umrah ni apa kita nak je? Pergi umrah ya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bila Sayyidina Umar nak pergi umrah, Nabi kata, Nabi tak pergi, Sayyidina Umar pergi. Nabi kata, ya Umar, doalah, ingatlah kami dalam doa kamu. Dia tak kata suruh doa pada dia. Dia kata ingatlah kami dalam doa-doa kamu. Dia tak beritahu pun, kamu tolong minta projek kat aku ke. Tak ada. Makan rezeki aku. Tak rezeki aku pun tak ada lagi. Bermakna sini doa orang musafir ni makbul. Jadi cara berdoanya ialah, cara nak suruh dia berdoa ialah, tolong ingat pada saya dalam awak doa. Jadi bila kita tak beritahu, orang tu akan minta apa yang dia ikhlas lah. Yang masalah sekarang ni, orang suruh doa ni nak projek ni. Nak lulu projek ni. Anak nak kahwin, nak naik rumah. Tu kita tu. Tapi masa Nabi dia kata Nabi masih hidup ni, Nabi dah tak ada. Itu satu masalah lain pula lah. Tapi dari segi zahir hadisnya ialah kita boleh suruh orang doa untuk kita bila dia pergi musafir. Sebab doa tu doa makbul. Tetapi tidak boleh disebut doa tertentu, jangan. Wallahualam lah. Dia tanya banyak ni tak habis suruh ni. Nak tanya kita tanya lupa pada ni nah. Okey. Wa anzala lakum minas samaa'i maa'a. Anati. Amman khalaqas samawati wal ardh. Siapakah? Amman, siapakah Tuhan yang mencipta 7 langit dan 7 bumi? Siapakah? Tuhan tanya. Wa anzala lakum minas samaa'i maa'a. Dan yang menurunkan kepada kamu daripada langit air hujan. Fa'ambatna bihi hada'iqa. Dan menjadikan kepada kamu kebun-kebun zata bahjat, yang indah pemandangan. Ada setengah tu dia tak ada bunga pun, macam orang Jepun, dia pokok tu tak ada bunga pun, tapi dia gunting tu. Pokok tu bonsai tu jadi comel, dia berasa
Dan dia kaum dia tu suka begitu, tak apa. Ya indah pemandangan. Maka nalakum, apakah ada juga bagi kamu antum bitu syajarah yang boleh menumbuhkan untuk kamu pokok-pokok? Adakah siapa-siapa yang boleh menumbuhkan? Maka tidak mampulah bagi kamu untuk menumbuhkan pokok-pokok tu. Maka nalakum antum bitu syajarah, maka tidak mampu bagi kamu untuk menumbuhkan pokok tu sendiri. Yang boleh buatnya ialah ambil benih tu, tanam, letak situ, siram air, bubuh baja apa semua, siram air, bubuh ke apa. Lepas tu balik tidur rumah. Nak pecek-pecek butir dia tu, nak suruh keluar suluh pucuk, suluh akar, tak boleh. Lepas tanam tu kena balik rumah. Orang lain buat kerja pula. Yang menumbuh tu orang lain. Bukan kita yang belum. Yang kita boleh yang ambil pokok tu, biji tu, tanam. Mana itu saja kerja kita. Bubuh dalam tanah. Bubuh baja, siram air, segala cara menanam apa semua kita belajar dengan mardi ke apa ke tak kira. Dengan perusuh apa semua. Tapi tidak boleh mendesak butir itu supaya tumbuh pucuk atau akar. Lepas pada tu, lepas siram, kita balik tidur ke rumah. Atau nak kibah-kibah, nak suruh nak cembuk ke tak boleh. Itu orang lain. Jadi Tuhan kata, maka nalakum antum bitu syajarah. Maka tidak mampulah kamu, bagi kamu untuk menumbuhkan pokok-pokok itu. Maka Tuhan bertanya, A'ilahum ma'allah, maka adakah lagi Tuhan bersama Allah Ta'ala yang boleh cipta macam ni juga? Jawabnya tidak ada. Maknanya ni dipanggil mengesakan Allah. Dari segi penciptaan dipanggil. Dari segi mencipta. Dipanggil dalam bahasa Arabnya Tauhid Rububiyah. Tuhan mencipta. Kalau awak tanya orang kafir, mesti mereka akan setuju semua yang kita kata malam ni. Setuju semua. Awak tanya Hindu, pokok ni siapa tu? Tuhan. Tuhan bakal ni. Tapi Tuhan tanya, A'ilahum ma'allah, maka adakah lagi Tuhan lain bersama Allah atau bersekutu lain bersama Allah yang boleh menumbuhkan pokok ni? Jawabnya tidak. Balhum kaumun ya'dilun. Bahkan mereka ni kaum yang suka membantah, menyimpang daripada kebenaran. Suka membantah, akibatnya mereka tu tersimpang daripada kebenaran. Membantah bahawasanya Allah Ta'ala yang Maha Mencipta mengurus, mentadbir semua sekali. Dalil yang kedua, amman ja'alal arda, apakah ada Tuhan yang siapakah Tuhan yang menjadikan bumi ini qarara, kejap, tak gerak, sebagai tempat tinggal manusia. Kalau dia bergerak ni, rumah ni retak ni, lepas retak runtuh rumah ni. Pokok kayu yang ada tu terbalik, pokok-pokok yang ada terbalik. Dia gegar tu menyebabkan semua pokok pun terbalik. Maka kita, bila pokok tak ada, rumput tak ada, kita nak makan tak boleh. Akibatnya tak. Amman ja'alal arda qarara, apakah ada Tuhan, siapakah Tuhan yang menjadikan bumi ini tetap sebagai tempat tinggal kita? Wa ja'ala khilalaha, yang menjadikan di celah-celah bumi tadi anhara, sungai-sungai. Tuhan yang boleh jadikan. Wa ja'ala laha rawasiya, dan menjadikan di atas bumi itu gunung-gunung sebagai pasak bumi. Kita sekarang ni sedang potong pokok, potong bukit. Kita guna bukit sebagai kuari, ambil kuarinya, kita guna bukit tu untuk melombong macam-macam, melombong emas lagi, biji-biji macam-macam, menyebabkan bukit-bukit tu jadi rata sehingga jadi berlubang, jadi kawah pula. Suatu hari mengikut hadis Nabi SAW, akhir zaman akan berlaku gempa bumi mana. Mungkin disebabkan bukit-bukit ni dirata-ratakan. Dia bukit sebagai paksi bumi ni gini, macam tayar tu, alignment tayar tu apa? Yang timur. Awak sikit timur tu, lama-lama tayar tu jadi gegar. Betul? Lari alignment dia.
Jawai kan. Nah, jadi waja'ala laha rawasiya, dan menjadikan gunung sebagai pasak bumi. Waja'ala bainal bahraini, dan menjadikan di antara dua laut hajiza, suatu dinding yang memisah di antara dua jenis laut, air masin, air tawar. Air tawar, air masin duduk dekat tapi tak campur. Mudah nampak ni kalau kita tengok sungai Amazon lah. 10 batu tu air tawar ni. 10 batu di kuala dia tu air tawar. 10 batu kelab air tawar. Dan nampak air tawar dengan air masin tu nampak beza. Dan tak campur. Kalau biasa menyelam di kuala-kuala tahan masa air pasang, kita akan dengar macam orang tarik zinc atas jalan. Bunyi kereng. Sebab air tawar di atas, air laut masuk ke bawah. Bersilang, menyebabkan bergeser tu dia bunyi macam orang tarik zinc atas jalan. Cuba tak percaya. Cuba dengar masa air pasang, bunyi gitu, bunyi perang. Tak pernah tak tahu benar dengar sekali. Menyelam dengan di kuala sungai. Kita biasa dengar ni. Lepas tu Tuhan bertanya, Ilahum ma'allah, ada lagi ke Tuhan lain yang bersama Allah yang boleh buat macam ni? Jawabnya tidak ada. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka yang dulu buat syirik pada Allah Ta'ala tu memang jenis jahil. Ya'lamu jenis tak erti, tak ada ilmu, tak faham tauhid, mengesakan Allah Ta'ala. Dia tahu dah Tuhan yang buat belaka ni, tapi masih juga dia guna dewa juga. Masih juga minta tolong orang semaya ajak untuk kita. Padahal Tuhan yang buat semua. Amma yujibul mattarra. Apakah ada siapakah Tuhan yang sanggup menyempurnakan doa, memperkenankan doa. Idza da'ahu, apabila satu orang tu berdoa pada orang tu, pada Tuhan tu. Adakah? Yang dia katakan dewa-dewa, yang dia kata berhala-berhala tu, mereka doa, mereka kata tu berhala, duduk senyap ya, tak geri apa. Tapi Tuhan tanya, siapakah yang boleh memperkenankan doa? Idza da'ahu, apabila orang tu berdoa pada Tuhan. Siapa dia? Malaikat Allah Ta'ala saja yang boleh memperkenankan doa. Wa yakshifu su. Dan siapakah yang boleh menghilangkan keburukan, kejelekan apabila dia tipu pada satu orang, jelek dia, penyakit muka ke apa ke, ya boleh, rupa ke apa saja, bala bencana, melainkan Allah Ta'ala. Waja'alukum, dan menjadikan kamu sini khulafa al-ardi, iaitu khalifah-khalifah atas muka bumi. Tidak boleh tidak ada pemimpin atas muka bumi. Tidak boleh. Banyak ayatnya daripada Nabi Adam, anak cucu dia kata jadi khalifah muka bumi. Kalau silap faham tentang khalifah muka bumi ini, maka silaplah kefahaman akidah kita. Iaitu tak kira orang tu kafir ke, zalim ke, khalifah tu memang khalifah, iaitu pemimpin. Orang asli pun dia ada penghulu dia. Tak boleh, dia memang kena ada. Manusia kalau tidak ada ketua, macam Rwanda kan, Afrika no? Kapal terbang naik, bawa presiden, timbalan, menteri-menteri, ketua tentera, semua tentera buat atas kapal terbang tu. Lepas tu dengan ketua hakim, dengan hakim-hakim besar,
Naik saja meletup kapal terbang pecah, mati semua. Di bawah ni Hutu ni bunuh habis orang. 2 juta mati. Bunuh gitu. Ambil budak bayi itu, ambil balik ke dinding. Awak cuba bayang. Kerana benci kaum dengan kaum aja. Orang kafir sama kafir ni, kafir sama kafir. Bayi bawa anak tu ambil tu, dia balik ke dinding nak suruh mati. Nak tembak kan habis dulu. Nak tetap takut lambat mati ke apa. Dia tetap sekira, dia pukul dengan kayu lah apa macam-macam. Kerana tak ada pemimpin. Hutu. Rwanda. 15 tahun, 20 tahun dulu dah. Sampai berlaku perdamaian ni antara dua bangsa Hutu dengan apa, dah tak ingat nama satu. Tutsi. Berlaku perdamaian tu, tak boleh nak hukum. Nak hukum tak boleh. Pembunuh ni, orang ni bunuh, orang ni. Rogonya, potong kaki saja, potong tangan saja, macam-macam. Potong telinga hidung, sekira lah tu. Rogo tak rogo tu, main-main dah tu. Sampai nak menyatu balik tu, nak kenakan hukuman tu tak boleh. Cuma dia pergi mengaku ya, saya bunuh dia ni. Lepas. Kamu lah. Saya bunuh dia ni, kerak kaki dia ni, rogo kan ni. Pak. Nak jadi gitu kita? Tidak boleh. Ni dekat-dekat pilihan raya pula ni. Jahat macam mana pun kena ada Perdana Menteri. Tak boleh tak ada. Ini dari segi nalurinya. Yang sepatutnya yang ulama lah yang patut jadilah. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau dah tak ada yang sepatutnya, khalifah tu kena ada, iaitu pemimpin tu kena ada. Tak kira dia jahat, tak kira dia apa pun, dia zalim, dia apa pun, dia memang gitulah. Firaun tu bukan main zalim, dia raja lama 70 tahun jadi raja. Mubarak Tak ada. Mubarak. Ni ya, Firaun tu sendiri 70 tahun jadi raja. Orang yang lantik dia jadi raja tu mati. Jadi rakyat yang hidup tu tahu dia tu memang raja. Tak tahu bila jadi raja, lama sangat. 70 tahun, mati umur 90 lebih. Duduk dalam museum dah dia. Bodinya. Jadi kita je sekarang, di antara orang kafir dengan orang Islam, kita kena undi orang Islam. Di antara orang Islam sama Islam tu kena pilih yang lebih baik Islam lah. Islam sama Islam kena pilih lebih baik Islam lah. Wallahu a'lam. Saya malah jangan tanya, cukup sekali. Ailahumma Allah, maka adakah lagi Tuhan lain yang boleh mengadakan khalifah kepada kamu supaya aman kamu hidup? Dulu sultan-sultan bukan main lagi. Zalim-zalim apa sultan-sultan dulu. Tapi masih jadi dipanggil sultan. Pasal orang bodoh-bodoh ramai kan, rakyat tu. Memang gitu dah Tuhan Pak. Tidak orang asli tu ada ketua. Dia panggil tok batin lah, tok mulu lah, benda lah, tak kira. Nabi kata, kalau kamu 3 orang nak pergi musafir, lantik seorang jadi amir. Memang gitu dah. Seorang mesti jadi ketua. 3 orang pergi musafir, lantik seorang jadi ketua. Kena dengar kata ketua tu. Ada Nabi. Baik. Ada cakap banyak-banyak cerita politik pula. Ni cerita tafsir Quran ni. Qalilan ma tadhakkaru, maka sedikit sangatlah manusia tu boleh ambil pengajaran bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menjadikan khalifah-khalifah ni, ada yang dibenci, ada dia apa, tapi merintah bukan main lama. Ada satu orang tu merintah 30 tahun lebih Malaysia. Masih lagi segar dia. Orang gabuk pun tak ubat. Memang dipanjangkan umur. Bagi orang-orang yang tertentu. Malah kita banyak. Amman yahdikum. Apakah ada Tuhan? Atau begini. Tidakkah Allah? Tadi saya terjemah kita, sepatutnya kata boleh terjemah pergi mari sebenarnya. Tidakkah Allah yahdikum, yang memimpin kamu fi zulmatil barri, di dalam masa kamu gelap duduk di daratan. Kan ada kan kita baru ni kenapa?